Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bentangkan mengenai konsep nilai dan akhlak bab 2 pengajian Islam. Nama saya Tania Wahida binti Muhammad Rashdan, nombor matrik 22231134. Pertama sekali saya akan bacakan pengenalan nilai dan akhlak. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Nilai juga ditakrifkan sebagai pembentukan sikap dan kelakuan individu. Nilai seseorang atau sesuatu kelompok dipengaruhi oleh budaya dan agama. Ciri-ciri akhlak menurut Islam ialah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, berlandaskan fitrah, kejadian manusia, meliputi semua aspek kehidupan dan tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Assalamualaikum. Nama saya Nian Siwana binti Nik Rozi Laili, nombor matrik 2223122 daripada Fakulti Seni Halus. Konsep nilai. Apa itu nilai? Nilai ialah sumber pembentukan sikap yang mengaitkan etika dan moral. Nilai adalah asas pembentukan sikap, tanggapan, motivasi, personaliti, kemajuan dan pembangunan sesuatu bangsa dan organisasi. Nilai boleh dilihat dari aspek kuantiti dan kualiti. Contoh, kasih sayang, bertanggungjawab, prihatin dan lain-lain. Perkataan asalnya ialah ethos atau mores, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan beberapa peraturan yang ditentukan oleh komuniti tertentu. Nilai terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat pribadi mulia. Nilai juga membicarakan persoalan betul atau salah dan apakah yang perlu dibuat atau yang perlu ditinggalkan atas sebab sesuatu perkara dalam keadaan yang tertentu. Nilai adalah instrumen sosial yang mempengaruhi individu dan masyarakat dalam kehidupan harian mereka. Nilai ialah faktor luaran yang diaplikasikan terhadap individu sehingga akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Akhlak terbagi kepada dua jenis, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah akhlak terpuji yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, akhlak mahmudah ni untuk senang fahamnya boleh dikatakan sebagai akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Antara contoh akhlak mahmudah ialah redha, bersyukur, amanah, menghormati orang lain dan menjaga kebersihan. Jadi, semua contoh-contoh ini merupakan akhlak yang baik. Jadi, seterusnya akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ialah akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan. Jadi, akhlak mazmumah ni senang cakapnya adalah sifat-sifat yang tak baik. Contoh akhlak mazmumah ialah putus asa, kufur, memandang hina orang lain, khianat, pengotor, membazir. Jadi, contoh-contoh ni merupakan contoh-contoh akhlak yang tidak baik. Jadi, ialah akhlak mazmumah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia binti Ahmad Zamanuri dari Fakulti Tari. Nombor matrik 222311142 akan membentangkan jenis-jenis nilai akhlak. Yang pertama, jenis nilai mahmudah. Nilai mahmudah terbagi kepada 3, iaitu fardu, sesuatu yang mesti dilakukan sama ada perkataan, perbuatan atau niat. Contohnya, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji dan membayar zakat. Sunat, sesuatu yang digalakkan supaya melakukan, orang yang melakukannya akan mendapat pahala dan jikalau tidak melakukannya tidak berdosa. Harus ataupun mubah, ianya termasuk dalam amalan ma'ruf ataupun baik. Jika melakukannya tidak dianggap salah dan meninggalkan tidak berdosa. Kedua, jenis nilai mazmumah. Mazmumah hanya satu sahaja, haram.
sesuatu pekerjaan atau perkataan buruk dan dilarang melakukannya seperti contoh berjudi, minum arak, memfitnah dan menzalimi manusia maupun haiwan. Jika melakukannya akan mendapatkan kemurkaan Allah, itu azabnya. Dan meninggalkannya merupakan satu ketaatan dan mendapat pahala di sisi Allah. Ketiga, jenis nilai makruhah. Nilai makruhah juga hanya ada satu, iaitu makruh, ianya suatu perkataan yang tidak digemari dan dituntut supaya meninggalkan. Contohnya makan atau minum sesuatu yang berbau busuk, makan banyak, bercakap yang tidak berfaedah dan sebagainya. Meninggalkannya, perbuatan ini mendapatkan pahala dan redha Allah. Tetapi jika melakukannya tidak pula berdosa tetapi dibenci oleh agama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dina Nadia binti Sasni, nombor matrik 222-31024 daripada Fakulti Seni Halus, akan sambung pembentangan melalui bertajuk pelaksanaan nilai dalam kehidupan. Antaranya pembentukan karakter. Kehidupan seharian membantu membangunkan karakter yang baik untuk menjagakan harmoni sosial. Seterusnya, etika dan moral. Masyarakat yang menerapkan nilai-nilai seperti nilai tanggungjawab dan empati dapat mengembangkan norma-norma dan standard moral yang tinggi. Seterusnya, pembangunan sosial. Pembangunan sosial yang berkelanjutan melibatkan partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai yang membawa kesejahteraan dan kemajuan bersama antara masyarakat. Seterusnya, pembentukan identiti budaya. Ini cukup meyakinkan tradisi adat istiadat dan norma-norma yang membentukkan identiti yang unik suatu kelompok masyarakat. Untuk yang terakhir, konflik dan penyelesaian konflik. Pelaksanaan nilai-nilai ini membantu masyarakat mengatasi perbezaan dan membangunkan hubungan yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sumaira binti Muhammad Khairi, nombor matrik 22231017. Saya akan sambung slide kepentingan nilai dalam kehidupan. Pertama, merancangkan perkembangan ekonomi negara. Merancangkan perkembangan ekonomi negara ini dapat dilihat daripada ketekunan rakyat Malaysia memberi kesan positif apabila ekonomi Malaysia berkembang dari semasa ke semasa. Tegasnya, nilai ketekunan dalam kalangan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi Malaysia. Kedua, mengekalkan kestabilan politik dalam negara. Kita perlu berbudi bahasa apabila berbual-bual, saling mengambil berat sesama jiran, tetangga, patuh pada undang-undang negara, mentaati dan menghormati ibu bapa. Ketiga, menggerakkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Kita haruslah menghormati adat, kepercayaan dan pegangan kaum lain tanpa ada buruk sangka sesama kaum. Seterusnya, kepentingan akhlak dalam kehidupan. Pertama, akhlak dapat membina kesejahteraan dan kebahagiaan sebuah hidup manusia. Kedua, cerminan kepada rohani. Ketiga, melahirkan masyarakat yang hebat. Kerana sesiapa yang ada akhlak mulia dalam Islam ni, dia mengamalkan, dia seorang yang sangat beradab lah. Yang keempat, mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Yang itu sepastinya lah. Sebab Allah SWT sendiri meyakinkan kita untuk mengamalkan sikap-sikap berbudi bahasa, sikap akhlak dan nilai dalam kehidupan, terutamanya pada golongan Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Haikal bin Zamri, nombor matrik 222311016, Fakulti Seni Halus. Saya akan bagi kesimpulan daripada tajuk ini. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan berikut dapatlah disimpulkan bahawa etika, moral dan akhlak merupakan suatu nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pendapat akal fikiran. Seterusnya, menjadi pegangan seorang yang
seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku sama ada baik atau buruk. Jelaslah juga bahawa ketiga-tiga aspek ini berkait antara satu sama lain yang sangat penting dalam kehidupan harian untuk dijadikan pedoman supaya dapat menghasilkan peribadi yang beretika, berakhlak dan bermoral. Terima kasih.